Okey. Gametogenesis yang kedua adalah oogenesis, yang ini berlaku pada manusia perempuan, jantina perempuan. Okey. Oogenesis bermaksud proses pembentukan ovum. Okey, ia berlaku dalam ovari sejak dari fetus di dalam uterus ibunya. So lebih awal perkembangan oogenesis tadi sebelum lahir dia sudah berlaku. Okey, jadi ia juga melalui 3 fasa yang sama, pembahagian, perkembangan dan kematangan. Jadi pada asalnya dalam gamet perempuan tadi, dalam organ wanita tadi, organ pembiakan wanita ada sel germa primordium. Jadi sebelum kelahiran ni ada banyak berlaku mitosis, ia membentuk oogonium. Masih lagi 2N hasil mitosis tersebut. Kemudian oogonium tadi akan memasuki fasa perkembangan, iaitu ketika baby lahir. Baby lahir sahaja, baby tadi telah mempunyai oocyte primer, masih lagi 2N. Okey, kemudian apabila ia balik, ia akan melalui fasa kematangan, fasa yang ketiga. Di sini nanti berlakunya meiosis, meiosis yang pertama. Okey, so tadi oocyte primer ia akan membentuk oocyte sekunder. Oocyte sekunder tadi. Okey. Okey, saya ulang semula tadi kita pergi semula kepada oogonium. Okey. Oogonium tadi ia akan berkembang menjadi oocyte primer. Oocyte primer ni tadi sebenarnya dia berada di dalam lapisan sel folikel. Ada sel lain yang membalutnya. Oocyte primer ni. Sel tu bernama sel folikel lah. Dia tebal, dia melindungi oocyte primer tersebut. Okey, jadi dalam buku keseluruhan yang ni dipanggil sebagai follicle primer. Okey, yang ni masih lagi 2N. Jadi perkembangan folikel tadi dirangsang oleh hormon perangsang folikel, iaitu hormon FSH. Jadinya oocyte primer pula dia akan menghasilkan estrogen. So dia akan terus membahagi ketika balik nanti, akan masuk kepada fasa kematangan. Oocyte primer akan melalui meiosis yang pertama. Okey. Okey, jadi pada setiap bulan oocyte primer yang bertukar menjadi oocyte sekunder tadi melalui meiosis 1, ia akan menghasilkan pada setiap kali datang haid, selepas daripada akhir balik sampailah perempuan tu tadi mengalami putus haid, hanya ada satu oocyte primer yang akan menjadi aktif. Satu oocyte primer yang akan menjadi aktif, dan ia akan melengkapkan meiosis 1 untuk membentuk 2 sel haploid. Okey, yang ni Okey, itulah yang dinamakan sebagai oocyte sekunder. Oocyte sekunder dah jadi haploid lah kan. Jadi oocyte sekunder tadi memulakan meiosis 2, dan ia akan berhenti pada metafasa yang kedua. Yang ni oocyte sekunder. Okey, ni ada 2 keadaan ni tau. Kenapa? Sebabnya yang dia nak tunjukkan, satu, kalau kedatangan haid dan tidak ada persenyawaan berlaku. Yang kedua, dia nak tunjukkan jika berlaku persenyawaan, maka meiosis 2 tadi akan diteruskan, ovum akan terbentuk dan persenyawaan berlaku. Seterusnya lah melalui fasa-fasa pembentukan zygote. Okey. Tapi kalaulah tidak berlaku, sini ovulasi ni maksudnya haid. Okey, kalaulah tidak berlaku persenyawaan tadi, follicle graft yang matang ni tadi, apabila sampai pada waktunya, ia akan membebaskan, ia akan terpecah membebaskan oocyte sekunder. So saki baki sel folikel membentuk corpus luteum. Ini pun sama, bila oocyte sekunder dibebaskan masa ovulasi, terbentuk corpus luteum. Tapi corpus luteum ni tadi, kalau tak berlaku persenyawaan, ia akan terurai.
dan dia keluar bersama-sama haid wanita tersebut lah. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku persenyawaan, meiosis 2 tadi akan diteruskan, pembentukan zygote dan seterusnya kan akan berlaku. Apa yang terjadi kepada kita punya corpus luteum tadi? Okey, corpus luteum tadi akan terus hadir sebab ia akan supply, ia akan merembeskan estrogen dan juga progesteron untuk perkembangan zygote fetus untuk perkembangan baby lah yang seterusnya kalau berlakunya persenyawaan. Kalau tak berlaku persenyawaan, maka corpus luteum yang telah menghasilkan membebaskan usid sekunder tadi, ia akan terus terurai dan keluar bersama-sama haid. Okey, dan di dalamnya kan kita kata tadi setiap usid primer tadi ia akan menghasilkan hanya satu usid sekunder kan yang akan melenggakkan meiosis terus ke meiosis yang kedua tadi kan. Meiosis 1 tadi dilengkapkan terus masuk ke meiosis kedua. Okey. Jadi yang tidak yang hasil yang lain selain daripada usid sekunder dinamakan sebagai jasad kutub. Jasad kutub pertama dia akan membahagi lagi membentuk jasad kutub yang kedua. Dan yang ni pun sama ada juga jasad kutub yang akan terbentuk dan kesemuanya akan merosot. Hanya satu saja yang akan develop. Kalau dia jadi baby lah. Seterusnya kalau berlakunya persenyawaan. Okey, ovulasi atau pengovulan ni tadi berlaku apabila kelenjar pituitari anterior dekat otak kita tadi merembeskan hormon LH, hormon pelutinan. Jadi ia akan merangsang follicle graft tadi akan pecah dan membebaskan usid sekunder, dan usid sekunder tadi akan bergerak ke dalam tube falopio. So kesemua proses gametogenesis tadi ada melibatkan fungsi-fungsi hormon. Okey. So saya harap awak boleh ingatlah step-step dalam gametogenesis. Kedua-duanya bagi spermatogenesis dan oogenesis.